Okey, seterusnya kita sambung kepada part 2 untuk stream flow measurement. Okey, kita dah tengok 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4. So now tinggal 5.5, which is measurement of discharge. Kita nak dapatkan discharge amount dengan menggunakan kaedah velocity area method. Okay, learning outcome able to determine stream flow discharge using velocity area method. Okay, untuk penentuan ataupun pengukuran discharge ada dua cara. Cara pertama adalah direct method dan cara kedua adalah indirect method. Tapi dalam topik kali ini kita hanya sentuh hanya direct method dan hanya velocity area method. Untuk dilution gauging method, control structures dan juga Chazy atau Manning equation. Sebagai contoh, Chazy dan Manning, you all akan belajar dalam hidrolik. Okey, kita tengok velocity area method. So kita tahu untuk dapatkan discharge, basic formulanya adalah Q is equal to V darabkan dengan A. Velocity darabkan dengan area. So untuk kaedah penentuan discharge ni, kita akan bahagikan kita punya stream kepada subsection. Macam kita membuat penentuan untuk dapatkan velocity. Kita bahagikan kita punya stream kepada beberapa bahagian. So V tu merujuk kepada mean velocity of flow in the subsection dan A itu adalah individual subsection area. Okey, kita tengok contoh. A stream cross section has been divided into 5 subsection as shown in figure. The area of each subsection and its mean velocity are given. Calculate the stream flow of the cross section. So dia sudah dapatkan stream flow. Okay, so kita dah bahagikan kita punya stream kepada 5 bahagian. Okay, dan juga untuk setiap subsection telah diberi nilai area dan juga telah diberi mean velocity. So dia sudah dapatkan stream flow. Okay, so kita tahu Q is equal to AV, you just multiplykan area untuk setiap subsection darabkan dengan mean velocity untuk setiap subsection. So kita akan dapat kita punya discharge untuk setiap subsection and then kita akan total, sumkan dia, kita akan dapat total of flow discharge is equal to 7.39 meter cube per second. Okay, so untuk velocity area method, saya dah bagi tahu kita akan bahagikan kita punya cross section sungai kepada vertical section. Dan untuk satu sungai yang dalam, kita perlu dapatkan dua mean velocity, iaitu pada kedalaman 0.2D dan juga pada kedalaman 0.8D. So daripada situ kita akan dapat kita punya mean velocity. Tetapi untuk sungai yang cetek, kita hanya perlu satu nilai velocity average, iaitu pada kedalaman 0.6D. So discharge at section can be calculated by mean section method ataupun mid section. Okey, sekarang kita tengok pula apa itu mean. Tadi saya dah tunjuk tadi apa itu mean section method dan apa itu juga mid section method. Okey. So kita tengok contoh pertama. Estimating the flow in the stream from measurement with a current meter. The calculation for these examples are shown in table 2. Okay. As you can see pada table 2, kita ada 7 section. Kita dah bagi pada 7 section. Dan kita dapatkan nilai velocity untuk pada kedalaman 0.2 dan juga pada kedalaman 0.8 untuk setiap subsection. Okay. Kemudian kita dapatkan kita punya average. So macam mana kita dapatkan kita punya average? So 0.8 tambahkan dengan 0.6 dapat 1.4. You divide by 2 and we get 0.7. So kita dapat kita punya average ataupun mean. Kemudian kalau you boleh tengok pada section 1 and section 7 hanya ada satu nilai, which is kita ambil pada kedalaman 0.6D sahaja. So pada kedalaman 0.6D untuk subsection 1, velocity-nya adalah 0.5 meter per second. Okey. Lepas tu kedalaman untuk
section 1 adalah 1.3. Kemudian untuk subsection kedua, kedalamannya adalah 1.7 dan seterusnya lah sampai 7, subsection 7. Dia punya kedalaman adalah 0.7. Kemudian dia punya lebar untuk subsection juga kita kenal pasti. So 2 meter, 1 sampailah yang ke-7, 2 meter. So kita boleh dapat area. Alright. Kemudian area. Untuk area pula, kita just darabkan value pada kolom ke-6 darabkan dengan kolom ke-5. So 1.3 divide times 2, then we get 2.6 dan seterusnya. So sekarang kita dah ada area dan kita dah ada velocity. So kita just multiply data dalam kolom number 4, kita darabkan dengan kolom number 7 which is area. Then we get flow. And then kita total up kita punya flow, we get the total flow ataupun total discharge. Okay, seterusnya kita tengok mean section method. Okay, untuk mean section method punya equation, Q sama juga dengan summation velocity selepas. Okay, ini sepatutnya tambah ya, sebab kalau kita nak gunakan selepas, semua kita kena gunakan selepas. Kalau kita nak gunakan sebelum, semua kita kena gunakan sebelum. Okay, untuk memudahkan kita gunakan selepas. So, velocity selepas ataupun point selepas, kita tambahkan dengan velocity semasa bahagi 2. Kemudian kita darabkan dengan depth selepas, kita tambahkan dengan depth semasa bahagi 2. Dan kita darabkan dengan distance, okay, jarak vertical selepas tolakkan dengan vertical semasa. Okay, kita tengok contoh nanti supaya boleh nampak. Kemudian untuk mid section, velocity semasa kita darabkan dengan kedalaman semasa. Kemudian untuk dapatkan dia punya distance selepas, kita tolakkan dengan sebelum. Kemudian kita bahagikan dengan 2. Okey, ini dari segi figure yang you all boleh nampak. Ini saya mention tadi, kalau kita nak gunakan selepas, maksudnya semua kita kena gunakan selepas. Kalau sebelum, semua sebelum. Tapi basic konsepnya masih sama, di mana untuk mendapatkan B ataupun kita punya lebar ni, kalau ini kita gunakan B sebelum, kita tolakkan dengan B semasa. Okey. Sorry, B sebelum kita tambahkan dengan B semasa, kita akan dapat jarak sajalah. Tetapi kalau kita nak gunakan selepas, tambah maksudnya kita punya BI kita di sini, BI plus 1 adalah di sini. Maksudnya B semasa ini adalah B selepas. So untuk dapatkan depth pula, kalau ini depth sebelum, kita tambahkan dengan depth selepas, kita bahagi 2. Ataupun kalau di sini D dan sini adalah DI plus 1. So D semasa tambahkan dengan D selepas, kita bahagikan dengan 2. Okey. Untuk mid section pula, bezanya hanya pada B. Which is kita punya B adalah terletak di antara kita punya subsection. Sebab tu B sebelum kita tambahkan dengan, tolakkan dengan B selepas kita bahagi 2, kita akan dapat kita punya kelebaran yang kita nak di sini. Alright, kita tengok contoh. Okey, sekarang saya nak tunjukkan contoh untuk example 5.3. Based on current meter gauging in table 5.3, compute the stream flow using mean section method and mid section method. Alright. So untuk distance from left bank ataupun B dah diberi adalah 4 meter. So sepatutnya itu adalah 4 meter lah. So ini dia punya gambar. Kurang macam tu. Alright. Kemudian jarak daripada left bank untuk point pertama adalah, so let's say di sini 4 meter. Okay. Kemudian jarak seterusnya 9 meter. Right, kemudian $12 meter. And the last one is 15 meter. Kemudian dah diberi data untuk
depth. Untuk pertama ni kosong, untuk kedua is 1.131 meter, kemudian 1.74 meter, dan yang ketiga is 1.993 meters. Alright. Kemudian daripada equation kita tahu untuk mean section method Q pertama dulu. Kalau kita nak dapatkan flow rate untuk subsection pertama, Q1 samalah juga dengan VI tambahkan dengan 1 tambahkan dengan VI divide by 2. Darabkan dengan depth DI plus 1 plus DI divide by 2, dan darabkan dengan kita punya B, which is distance from left bank, iaitu BI plus 1 minus BI. So kat sini BI plus 1 minus BI. Okay. So Q di sini, sekarang kita dapatkan Q untuk section 1. That means I kita sekarang adalah I1. So V1 tambahkan dengan 1, kita dapat 2. VI kita 1 adalah V1 divide by 2. Sekarang data kita nak adalah untuk subsection 1. Kemudian depth untuk 2, isi 1 tambah 1, tambahkan dengan D1 bahagi 2, darabkan dengan B2, tolakkan dengan B1. Okay. So just kita masukkan nilai daripada data yang telah diberi. So dekat sini V2 kita adalah V2 daripada soalan dia diberi 0.330 plus V1 kita adalah kosong dan divide by 2. Darabkan dengan depth pula, kedalaman. Kedalaman D2 kita adalah 1.131 tambahkan dengan kosong. Kedalaman 1 kita kosong bahagi 2. Tambahkan dengan kita punya, tambah pula, darab B2 kita adalah 9, tolakkan dengan B1 kita 4. Okay, so bila kita calculate, kita akan dapat nilai dia untuk V 0.165, darabkan dengan 0.565, darabkan dengan 5, 9 tolak 4, 5. Dan kita akan dapat kita punya Q untuk subsection pertama, maksudnya Q di sini. So Q kita itu adalah 0.466 meter cube per second. Okey, itu untuk Q pertama. Saya tunjuk untuk contoh kedua pula ya. Untuk Q kedua, alright, untuk Q kedua, so sekarang I kita adalah 2. Okay, so I kita 2, V3 tambahkan dengan V2 bahagi 2, kemudian kita darabkan dengan kita punya depth D3 tambahkan dengan D2 bahagi 2, darabkan dengan B3 tolak B2. Okay, so kita ambil nilai daripada soalan yang telah diberi. V3 adalah 0.0357 tambahkan dengan 0.330 bahagi 2, darabkan dengan
D kita adalah, D3 kita 1.740 tambahkan dengan 1.131 bahagi 2 darabkan dengan kita punya B3. B3 kita adalah 12. Okay, 12 tolakkan dengan 9. So, calculate. Dan kita akan dapat untuk Q pada subsection kita kedua, iaitu kita punya Q di sini. Alright. So, nanti you continue dapatkan sampai kita punya Q5. And then kita comparekan kita punya calculation tu betul tak dengan kita punya dalam notes. So, Q2 kalau ikut notes kita akan dapat 1.477 meter cube per second. Okay. Itu untuk mean section method. Sekarang untuk mid section dengan method figure yang sama, okay, dengan figure yang sama kita akan guna kaedah mid section pula. Untuk Q1, okay, untuk Q1 kita tahu formula dia adalah DI. So kita letak general dulu QI is equal to DI, kita darabkan dengan VI. Okay, kemudian kita darabkan dengan BI plus 1 minus BI minus 1 and divide by 2, which is ini selepas kita tolakkan dengan sebelum bahagi 2. So, untuk Q pertama, Q subsection 1. Okay, Q subsection 1. D1 kita adalah kosong. Betul? Okey, untuk untuk Q1 kita akan dapat kosong sebab D1 kita kosong. Kemudian untuk Q subsection kedua pula, which is kita punya I kita adalah 2. Jadi D2 kita, so I kita sekarang 2. So D2 kita adalah 1.131 times V2. V2 kita adalah 0.330. Okay. Kemudian darabkan dengan B selepas. So B selepas kita berapa? B selepas kita adalah 12. Betul? Sebab poin kedua kita adalah 9. Tolakkan dengan 4. Bahagikan dengan 2. Sekarang untuk poin kedua kita adalah 9. Jadi B selepas kita adalah 12. B sebelum kita 4. So, B selepas tolak B sebelum bahagi 2. So, kita solvekan dan kita akan dapat 1.493. Okay, itu untuk Q2. Let's say kalau kita nak dapatkan Q3 pula. Q3. So, I kita sekarang adalah 3. So, D3 kita 1.740. Darabkan dengan kita punya V 0.357. Kemudian kita punya B selepas kita, sekarang kita nak point pada 12. B selepas kita adalah 15. Tolakkan dengan 9, bahagikan dengan 2. So kita selesaikan. Kita akan dapat 1.864 meter cube per second.